Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan anda sedang menonton Niaga Awani di mana pastinya hari ini kita memberi tumpuan kepada beberapa isu termasuklah pertamanya adalah berkenaan dengan e-dagang. Kedua termasuklah berkenaan dengan bagaimana ada sedikit cerita berkenaan dengan kripto dan juga pasaran antarabangsa serta laporan-laporan berkenaan dengan antarabangsa. Jadi untuk blok pertama ini saya nak mulakan dulu berkenaan dengan cerita berkait dengan e-dagang di mana sudah tentu apabila kita sebut berkenaan dengan e-dagang dalam tempoh PKP kita menyaksikan peningkatan yang cukup ketara dari segi pembelian, jumlah jualan di peringkat e-dagang dan saya nak kongsikan dahulu statistik ataupun angka-angka menarik untuk kita saksikan berkenaan dengan e-dagang ini. Pertamanya dari segi pendapatan e-dagang dari tahun 2020 hingga suku pertama 2022 nampaknya berlaku sedikit penurunan. Kalau kita nak bandingkan terutamanya dalam suku pertama bagi tahun 2021, 2020 ataupun suku kedua, suku ketiga dan suku keempat, kita nampak trennya boleh dikatakan menaik sehingga di sini. Okey, iaitu sekitar 290 bilion berkenaan dengan dari segi jumlah pendapatan e-dagang untuk tahun 2021 suku keempat cukup memberangsangkan. Tetapi apabila kita melihat pula dalam suku pertama ianya menurun kepada 9.3% dari 18.3 iaitu sekitar 278 bilion ataupun 278 juta iaitu 278 bilion sebenarnya angka jumlah dagangan e-dagang pendapatan e-dagang bagi tempoh suku pertama 2022 jelas ianya merupakan satu angka penurunan. Apa sebabnya kita akan cerita selepas ini, tetapi antara angka-angka lain juga yang perlu anda lihat berkenaan dengan pendapatan e-dagang ini juga adalah dari segi prestasi. Kalau kita nak bandingkan daripada suku keempat 2021 dan juga suku pertama 2022, kita menyaksikan jumlah iaitu 278 bilion turun iaitu dari 290.3 bilion. Tahun ke tahun peratusannya juga menunjukkan penurunan dari 18.3 turun kepada 9.3, okey, dan seterusnya daripada 4% suku ke suku dan turun negatif 4.2. Jadi ini amat jelas menunjukkan bahawa prestasi pendapatan e-dagang untuk tahun ataupun suku pertama 2022 menunjukkan penurunan. Jadi kita ada orang untuk bercerita panjang berkenaan dengan perkara ini. Sudah tentu saya nak bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Chris, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami faktor kepada penurunan pendapatan pada suku pertama 2022 melibatkan e-dagang ini, Chris? Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput ke segmen pada pagi ini. Kalau kita nak orang kata komen ataupun perbandingkan kenapa jualan ataupun pendapatan e-commerce orang kata bukan nak katakan merundum tetapi jatuh berbanding dengan suku tahun pertama, tahun lepas dan juga suku tahun pertama tahun ini adalah kerana apabila ekonomi kita dibuka semula, kita nampak rata-rata ramai orang telah keluar untuk berdagang ataupun untuk membeli barang-barangan. Jadi secara langsungnya kita nampak bahawa jualan e-commerce akan turun mendadak. Dan juga kalau kita lihat pada statistik orang kata retail trade, statistik retail trade pada suku tahun pertama telah berkembang sebanyak 8.5% kepada 117.2 bilion pada Februari 2022. Ini adalah statistik daripada Jabatan Statistik Negara. Jadi kita nampak di sini bahawa di sektor retail pendapatan mereka berkembang, tetapi di sektor e-commerce pula kita nampak bahawa penjualan mereka menurun. Jadi kita nampak keadaan adalah seimbang, tiada apa yang perlu kita panik. Tetapi daripada segi industri kita nampak bahawa kelak yang akan datang sekarang ini
sektor industri e-commerce akan menampakkan orang kata penurunan oleh kerana sektor ekonomi telah pun dibuka. Chris, seterusnya kalau kita nak melihat kepada isu ini, jika boleh saya quote sedikit apa yang dikatakan oleh MDEC sebenarnya, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC bulan lepas, Mahathir Aziz menyatakan bahawa beliau meletakkan sasaran sekitar untuk tahun ini bagi e-dagang melepasi paras 1 triliun ringgit untuk tahun ini, merekodkan pendapatan 1.1 trilion pada tahun lepas. Jadi adakah pandangan Chris sendiri, adakah unjuran yang diletakkan oleh MDEC ini mampu dicapai apabila kita melihat suku pertama untuk tahun ini kurang memberangsangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu? Pandangan Chris. Jadi kalau kita tengok pada sasaran pertumbuhan sebanyak lebih daripada 1 bilion ringgit jualan secara e-commerce, kita kena nampak ni secara menyeluruh. Apa yang saya nampak ialah kalau kita lihat sahaja kepada jualan retail sales, jualan secara runcit, mungkin ini agak payah sedikit. Tetapi kalau kita masukkan jualan-jualan orang kata barangan lain ataupun barangan servis-servis lain seperti servis IT dan juga jualan barangan komoditi. Jadi maka nescaya apabila kita gabungkan sektor-sektor yang berlainan, kita akan nampak bahawa 1 bilion orang kata jualan ni boleh dicapai. Chris, seterusnya sudah tentu apabila kita mensasarkan untuk meningkatkan kembali, kita tidak mahu graf ini terus menunjukkan prestasi yang merudum, tetapi perlu juga usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan bahawa mereka yang usahawan-usahawan yang meletakkan perniagaan mereka terus langsung melalui e-dagang atau e-commerce ini tidak mati, tidak ketinggalan perniagaan mereka. Apakah bentuk fasilitasi yang boleh dilakukan sama ada oleh kerajaan ataupun agensi-agensi berkaitan dalam memastikan prestasi e-dagang ini tidak jatuh merudum, berada pada tahap yang boleh dikatakan baik untuk perkembangan ekonomi negara, Chris? Apa yang saya nampak dalam waktu masa wabak pandemik 2.5 tahun lepas sampai ke hari ini, polisi yang sedia ada tu memang sudah mencukupi. Bantuan yang kita salurkan melalui agensi-agensi kerajaan dan juga bantuan kewangan daripada pihak bank-bank juga mencukupi. Jadi sekarang ni bukan segi isu polisi ataupun bukan segi isu bantuan kewangan, tetapi ini sekarang ni ialah isu sama ada pengusaha ataupun orang kata entrepreneur mereka sendiri menyahut cabaran tersebut. Mungkin pada dahulunya mereka hanya berdagang runcit. Tetapi sekarang ni mungkin kena up lagi game mereka kena harus berdagang servis ataupun komoditi agar sasaran yang kita letakkan tu, sasaran yang kerajaan letakkan tu boleh dicapai. Jadi itu pendapat saya. Bukan segi tiada isu polisi, tiada isu kewangan. Tetapi sekarang ni ialah isu bagaimana mereka boleh memangkin pertumbuhan itu melalui orang kata rancakkan lagi, double lagi produktiviti itu. Produktiviti itu penting. Itu yang saya nak sebut dengan tu. Jadi kita nampak banyak daripada segi implementasi yang telah kerajaan lakukan daripada segi-segi polisi. Tetapi mungkin produktiviti peniaga itu sendiri tidak orang kata tidak ke mana lagi. Jadi kita kena naikkan produktiviti para peniaga supaya mereka boleh orang kata mencapai sasaran yang kita sasarkan. Chris, mungkin akhir sekali melihat kepada unjuran bagi tahun ini iaitu melebihi bagi prestasi e-dagang sasarannya adalah sekitar 1 trilion, lebih daripada 1 trilion ringgit jumlah jualannya itu, nilai jualannya itu. Pandangan Chris melihat kepada orang ramai yang sekarang ni dah boleh keluar beli barang secara fizikal, nak menyentuh barang itu, nak pegang, nak tengok sendiri kan, berbanding daripada sebelum ini sewaktu PKP terpaksa memilih dari segi e-dagang. Apakah Chris melihat
perlu ada penyesuaian dan juga keseimbangan di antara jualan langsung kalau kita lihat secara retail, perkhidmatan dan juga jualan runcit juga meningkat. Bagaimana melihat kepada keseimbangan ini supaya wujud situasi menang-menang dan juga pada masa sama ekonomi kita akan terus dipacu, KDNK terus meningkat dan sebagainya. Pandangan Chris. Saya lihat melalui dua cara. Yang pertama sekali kita boleh adakan apa yang kata experience store ataupun kedai pengalaman. Kita tahu bahawa apabila ekonomi dibuka seperti sekarang ni, ramai pengguna akan keluar untuk membeli barangan mereka kerana mereka nak pegang, mereka nak lihat dan mereka nak rasa. Tetapi boleh kita praktikan konsep experience store di mana ada setengah barangan hanya boleh orang kata dibeli secara dalam talian. Dan juga kerana kita masih hendak mengamalkan konsep SOP, jadi experience store tu penting. Jadi mungkin para pelanggan boleh masuk ke satu kedai untuk memegang, untuk melihat dan untuk merasa, malahan untuk mencuba pakaian tersebut ataupun barangan tersebut. Tetapi apabila telah orang kata berpuas hati melihat barangan tersebut, mereka boleh orang kata menempah barangan tersebut secara dalam talian. Jadi kita nampak ini adalah seperti omni channel ataupun experience store kita sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila kita melihat kepada keadaan ekonomi yang telah dibuka di Asia Tenggara. Kita nampak di Asia Tenggara rata-ratanya negara seperti Indonesia, Singapura dan Thailand, ekonomi mereka telah dibuka sepenuhnya seperti kita. Malahan mereka membuka lebih awal daripada kita. Jadi detik inilah yang kita harus ambil. Kita harus ambil detik ini untuk mengembangkan lagi ekspor ke luar negara melalui dalam talian. Jadi mungkin kita perlu banyakkan lagi misi-misi perniagaan ke negara-negara tersebut dan apabila mereka berpuas hati, mereka boleh menempah cara dalam talian dengan kita. Jadi ini adalah dua strategi yang mana kita boleh mengembangkan lagi unjuran pendapatan secara dalam talian agar kita dapat mencapai sasaran revenue 1 bilion ringgit secara dalam talian.